Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil Hadil Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita membesarkan Allah, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, kita dapat diberikan sekali lagi peluang oleh Allah untuk kita bertemu pada pagi Jumaat ini, yang mana pada minggu lepas kita tidak dapat bersama. Namun begitu, Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita peluang untuk kita membaca hadis-hadis Nabi SAW yang kita merujuk hadis-hadis tersebut di dalam kitab Riyadhu As-Salihin. Moga-moga pengisian kita pada pagi ini diberkati oleh Allah daripada permulaan sehingga kepada penghujungnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melapangkan dada kita dan urusan kita. Semoga kita termasuk dalam kumpulan manusia yang layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita akan terus kepada bab yang ke-65. Bab 65 di dalam kitab Riyadhus Salihin ia bertajuk mengingati mati dan tidak panjang angan-angan. Bab yang kita akan bacakan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, jika tidak mempunyai kitab Riyadhus Salihin, tuan-tuan dan puan-puan boleh berpandukan kepada nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seperti biasa, sila rujuk maklumat di dalam ruangan chat di dalam Zoom. Telah diletakkan link Google Drive, nota yang kita paparkan, yang kita akan rujuk pada pagi ini. Buat rakan-rakan, tuan-tuan dan puan yang menyaksikan secara langsung di FB Akademi Tadabbur Malaysia, saya minta tuan-tuan dan puan lihat di bahagian komen untuk dapatkan nota rujukan. Namun, jika ada kitab yang ada di tangan tuan-tuan dan puan, sila buka bab yang ke-65, mengingati mati dan memendekkan angan-angan. Saya minta kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan untuk saling memaklumkan muka surat yang keberapa bagi kitab Riyadhus Salihin yang tuan-tuan miliki. Ya, ambil waktu untuk kita buat ibadat, kita buat kebaikan dengan kita menolong rakan-rakan kita yang mempunyai buku. Bab ke-65 ini, kalau kita baca pada bab 65 ni, tengok pada judul, tengok kepada tajuk pun kita dah dapat makluman dia. Maknanya bab ini tujuan dia adalah untuk kita semua sentiasa fikir tentang mati. Dalam masa yang sama, bab ini memberitahu kepada kita bahawa kita tidak boleh, maksudnya kita kena kurangkan, kita kena pendekkan
cita-cita kita untuk kita panjang umur dan sebagainya. Boleh minta panjang umur. InsyaAllah nanti kita akan sebut pada bab yang berikutnya. Tetapi mati itu pasti. Cuma waktunya bila kita tidak tahu. Dibimbangi apabila kita kita mengimpikan umur panjang, menyebabkan ada orang dia mengabaikan waktu yang ada kesempatan. InsyaAllah nanti kita akan baca hadis-hadis tersebut, kita akan dapat maklumat yang lebih jelas. Dalam bab 65 ini ada 7 hadis sahaja yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Sebelum kita baca kepada hadis-hadis tersebut, Al-Imam An-Nawawi ada mengemukakan beberapa ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai pendahuluan, dijadikan sebagai hujah, dijadikan sebagai penguat kepada bab yang kita akan pelajari pada pagi ini. Walaupun kita fokus kepada kuliah hadis, kan, tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan Al-Quranul Karim. Al-Quran dengan hadis tidak boleh dipisahkan. Nabi itu sendiri digambarkan akhlaknya adalah seperti Al-Quranul Karim. Jadi, apabila kita belajar ilmu hadis, kita jangan tinggalkan belajar Al-Quran. Apabila kita masuk kelas belajar Al-Quran, jangan kita tinggalkan hadis Nabi. So, kita kena bawa ianya secara beriringan. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab mengingati kematian. Al-Imam An-Nawawi telah mengemukakan ayat surah Al-Imran ayat 185 muka surat 74 di dalam Al-Quran. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang dia bernyawa pasti ia akan merasai mati. Merasai itu dha'iqah. Al-maut iaitu mati. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Ayat ni memang sangat tepat diletakkan pada bab yang ke-65 ini. Jadi ayat ni Allah ingatkan kita. Ingat, kau semua orang yang ada nyawa dia pasti akan mati. Kemudian Allah bagi tahu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Sebab apabila kita mati, kita masuk alam kubur, alam barzah, nak pergi kepada alam akhirat. Alam kubur sebenarnya kita sudah pun mendapat balasan. Kita masih ingat lagi waktu kita belajar pada bab-bab yang lepas, kan, cerita tentang apa? Menggabungkan antara sifat takut dengan sifat harap, kan. Kita belajar tentang mempercepatkan menguruskan jenazah. Tetapi walaupun dekat dalam alam kubur tu kita boleh merasai nikmat kubur, tetapi ia tidak sama dengan nikmat yang sebenar-benarnya yang Allah Ta'ala akan beri di hari akhirat nanti. Betul Allah mengatakan di hari akhirat sahajalah disempurnakan balasan kamu. Jadi kalau kita nak cari balasan, nak dapat orang memberi balasan kepada kita, sebenarnya bukan di dunia. Sebab tu kita jangan cari balasan daripada manusia. Kalau kita buat kebaikan, kita jangan sekali mengimpikan orang itu juga buat baik kepada kita. Kalau orang tak balas jasa baik kita, orang tak puji kita, tak apa.
Kita buat kerana Allah. Sebab apa? Sebab balasan utama yang kita nak kejar, yang kita nak dapat adalah di hari akhirat. Kemudian Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar. Sesiapa yang Allah Taala jauhkan ia daripada api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia memang telah berjaya. So ayat ni Allah bagi tahu kepada kita bahawasanya kalau Allah Ta'ala selamatkan kita daripada api neraka, Allah masukkan kita ke dalam syurga, kita ini akan mendapat kejayaan yang sebenar-benarnya. Berjaya seseorang itu bukanlah dinilai hanya di dunia semata-mata, tetapi yang utamanya adalah selepas mati, khususnya lagi di hari akhirat. Buat apa kita berjaya, ada pendidikan kita tinggi, kita seorang yang kaya raya, kita seorang yang ada segala serba-serbi, tetapi di hari akhirat kalau Allah tak masukkan kita ke dalam syurga, sebenarnya kejayaan yang kita dapat dekat dunia tu sebenarnya bukanlah kejayaan, tetapi kejayaan yang sebenar apabila Allah masukkan kita ke dalam syurga. Lepas tu Allah Taala bagi tahu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingatlah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dunia ni sangat indah, dunia ni sangat seronok, kan? Tak salah kita nak kecapi nikmat dunia. Ambillah, kejarlah. Tapi ingat kata Allah, kesenangan dunia ni lah. Yang saya bukakan. Wah, ada tanda kata dia. Okey. Tuhan kata, ingat, walaupun dunia ni indah, kan, ada segala-galanya, Tuhan kata, yang dunia ni lah sebenarnya yang akan memperdayakan manusia. Kita tak nak kita tertipu. Kita tak nak dunia ni bawa kita jauh kita daripada hari akhirat. Kita tak nak macam itu. Kita gunakan dunia ini jambatan untuk kita buat bekalan di hari akhirat. Kalau kita dapat manusia seperti itu, kita tidak diperdayakan oleh ketenangan dunia. Tapi kalau kita dibawa jauh dari Allah, lupa buat bekalan di hari akhirat, lupa nak buat kebaikan, maka dunia yang Allah beri kepada kita ni sebenarnya adalah satu tipu daya. Tapi yang paling utama sebenarnya, kita nak ambil kepada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Kita terus kepada ayat suratul Luqman. Ayat 34, ayat ni boleh dilihat pada Quran, muka surat 414. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman, ni ayat yang ujung bagi surah Luqman. Allah mengatakan, Inna Allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya Allah mempunyai ilmu tentang hari kiamat. Maknanya Allah bagi tahu kepada kita tarikh bila berlaku kiamat, Allah Ta'ala saja yang tahu. Ilmu kiamat tu tak, Allah Ta'ala saja yang tahu. Kan? Spesifik dia, pukul berapa, jam berapa, Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Wa yunazzilul ghaith, Allah jugalah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah jugalah yang sentiasa mengetahui apa yang ada di dalam kandungan rahim. Allah bagi tahu lagi, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia akan buat pada hari esok. Ini di bawah ilmu Allah. Kita tak tahu esok kita nak buat apa. Kita punya planning ada, besok nak pergi sinilah. Sebab hari ni kan dah masuk fasa 2 Lembah Kelang, kan? Seronok kita, dah tak ada sekatan jalan raya, kan? Boleh rentas daerah. Masya Allah.
Kita punya planning tu punya panjang. Tapi pada hakikatnya, esok kita boleh buat tak apa kita rancang? Belum kita tahu, belum kita jamin. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui esok kita buat apa. Belum tentu esok kita nak buat sekian-sekian. Belum tentu esok pagi kita boleh hidup lagi. Kita tak tahu. Betul kan? Siapa boleh jamin bahawa esok dia boleh hidup lagi? Siapa boleh jamin? Kita tak boleh jamin. Yang pasti ayat tadi kata, mati tu pasti. Ayat dia pula cakap, kau tak tahu esok kau buat apa. Tak ada seorang pun tahu. Sebab apa? Mungkin kita hidup, tapi Allah halang kita buat apa yang kita rancang. Ataupun mungkin kita tak hidup. Tak tahu. Dan Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tiada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kita tak tahu. Mungkin kita dapat bebas kita berjalan, kan? Dapat kita rentas daerah contohnya. Mungkin kita dapat, kita tak tahu. Mungkin kita mati waktu kita balik kampung. Mungkin kita mati dalam perjalanan. Kita tak tahu. Mungkin kita mati ketika kita sedang menunaikan solat jamak dan qasar. Mungkin kita mati sedang kita menyantap makanan. Mungkin kita mati ketika kita pergi melancong. Kita tak tahu. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, tidak ada siapa yang tahu di mana dia akan mati. Tak tahu. Jadi ayat ini sangat tepat dengan bab yang Al-Imam Nawawi telah tulis tadi. Jadi kalau kita tak tahu kita nak mati di mana, waktu bila, kalau kita tahu waktu kita nak mati ketika solat, alhamdulillah mati ketika solat. Tapi kita tak tahu. Apabila benda tu pasti, sebab ayat tadi kata pasti mati. Lepas tu benda pasti datang tapi kita tak tahu, so kita kena buat apa? Benda yang pasti datang tapi kita tak pasti bila, di mana. So kita kena buat apa? Maka bab itulah yang mengingatkan kita selalu ingat pasal mati. Supaya kita pergi ke mana-mana, kita selalu fikir, kalau aku mati sekarang macam mana? Kalau aku mati sekarang macam mana? Jelas pada bab tadi. Benda pasti, tapi kita tak pasti bila dan di mana. Sebab itu, kita kena kurangkan angan-angan, kurangkan macam fikir, nanti aku hidup lagi ni, aku nak buat macam ni lah tahun depan. Panjang dia punya checklist senarai tu, seolah-olah macam Tuhan nak hidupkan lagi dia tahun depan. Tuhan nak hidupkan dia lagi beberapa hari. Orang yang mukmin dia tak fikir seperti itu. Orang mukmin dia selalu fikir tentang, kalau aku mati ni macam mana? Kalau aku mati ni macam mana? Bukanlah kita fikir mati tu sampai kita tak buat apa-apa. Tak, bukan maksud macam tu. Tapi fikir mati itulah yang baik. Kan? Akan jadi kita orang yang baik, akan jadi orang yang menunaikan kebaikan. Lepas tu Allah beritahu, Allah Ta'ala tutup dengan ayat, Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuan dia. So ayat ni dia banyak menceritakan tentang ilmu Allah. Ya, Allah Ta'ala saja yang tahu yang ke depan. Yang sebelum, yang semasa dan selepas. Oleh sebab itu, kita bergantunglah pada Allah. Ya, moga-moga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan kita sempat bertaubat, sempat kita buat kebaikan. Baik. Kita terus pergi kepada ayat yang satu lagi. Surah Al-A'raf ayat 34 dalam Quran muka surat 154. Allah Ta'ala beritahu kepada kita, likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada ajal. Ajal tu maksudnya tempoh hayat dia. Tempoh expired dia. Ajal. Setiap umat itu dia ada ajal. Maksudnya ajal tu Allah Ta'ala tetapkan.
Cuma itulah isu besar dia adalah pada bila. Benda tu pasti. Jadi apabila kita terfikir baca ayat ni, setiap umat ada ajal. Maknanya Allah bagi tahu kepada kita, kita waktu kita nak mati ni telah tetap. Jadi apabila kita selalu fikir macam tu, akan menyebabkan kita tak akan buang masa. Kita tak akan buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah murka. Sebab selalu ayat-ayat ni bermain di dalam minda kita. Betul Imam Nawawi diletakkan ayat ni di dalam bab 65 supaya kita ni macam tak jadilah nak fikir nak buat apa panjang, seolah macam nak hidup lama je. Okey. Kemudian Al-Imam Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa idza jaa ajaluhu, maka apabila datang tempoh tu, waktu sampai dah tempoh tu, Allah kata la yastakhiruna sa'ah, tidak dapat mereka lewatkan, wala yastaqdimun, dan tidak dapat pula mereka dahulukan. Ini ayat ni Allah beritahu kalau sampai tempoh tu, sampai. Sebab tu sekarang dengan zaman akhir zaman ni, memang banyak kematian yang mengejut. Kematian mengejut. Kita tak tahu. Lepas tu moga-moga isu COVID ni memberikan kita nilai erti hidup. Nyawa, umur Allah bagi. Kita bukan sekadar kata kesiannya lah orang mati. Tapi sebenarnya pada kematian orang tu buat kebaikan pada kita supaya ingat kita. Kau bertuahlah, kau ada umur lagi, kau sihat lagi. Sepatutnya kita macam tu. Bila kita baca surat khabar, baca dalam media sosial, dengar laporan di YouTube, dengar di berita, kata dilaporkan mati orang sekian beratus-ratus mati ni. Sebenarnya apabila kita dengar isu-isu yang seperti itu, orang beriman, dia akan ambil pengajaran. Alhamdulillah Allah hidupkan aku lagi dapat kesempatan aku nak buat amal. Lepas tu orang beriman ni dia bukan melihat pada orang tu sakit apa. Dan kesian, kita selalu sebut kesian, orang tu sakit kesian dia. Betul lah, perasaan kesian tu rahmat. Tapi sebenarnya yang paling besar pada part apa tau? Pada part kita fikir kalau dah mati ni tak boleh buat apa-apa. Fikir kat situ. Dia bukan sebab penyakit apa, kalau dia isu besar pada mati ni, nanti kita akan baca kita akan baca cerita tentang mati ni. Kalau mati ni tak boleh buat apa-apa dah. Kat situ yang pada utamanya. Sebab mati tu memang tak lari dah. Kan? Kita bukan bersedih kerana dia mati. Sebab mati tu kita belajar, kita dah baca pada ayat tadi. Pasti, mati tu pasti. Betul tak? Kan? Mati tu pasti. Tak boleh lewat dah. Tapi yang paling besarnya adalah kalau dah mati tu nak buat amal, dekat situ isu dia besar. Kan? Sebab tu kalau orang faham, dia tahu tentang maklumat ni. Kalau ada orang meninggal, dia akan katalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul lah, mati tu pasti. Tapi dia beri kesan pada kita kat mana? Dia beri kesan kepada kita supaya kita menghargai umur yang Allah bagi kat situ. Kan supaya kita dapat faedah dia. Okay. Jadi moga-moga ayat ni dapat menjadi satu peringatan kepada kita. Mungkin kita tak mati bukan kerana wabak, tapi mungkin kita mati, kita sihat. Banyak isu pun. Tapi ingat pasal mati. Mengingati mati. Okey, kita pergi kepada ayat yang kedua terakhir. Kita tengok dalam surah Al-Munafiqun. Ayat 9 di sebelah ayat agak panjang. Minta maaf kerana terjemahan dia agak kecil. Sepatutnya saya tak boleh buat macam ni. Terjemahan dia agak kecil. Kalau ikut adab-adab PowerPoint, dia tak boleh ayat panjang-panjang macam ni. Sebab fungsi PowerPoint, point-point saja. Ni macam panjang ayat dia. Saya minta maaf lah. Okey. Kalau kita baca ayat ni, kita selalu dengar ayat ni. Ayat ni Allah Ta'ala pesan, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak-anak kamu dari ingat Allah. Allah pesan pada harta dan anak-anak kita. Kita kalau cari duit, ya Allah, kadang tak ingat nak balik rumah. Cari duit ni kadang-kadang tak ingat siang dan malam. Lagi boleh cari.
Kan? Betul. Betul. Islam tak larang. Allah tak larang. Cuma Allah kata apa? Jangan dilalaikan. Jangan kamu lalai tadi. Maksudnya, jangan sampai cari duit sembahyang tidak. Jangan sampai cari duit kamu tak ingat nak buat kebaikan. Kamu tak ingat nak ziarah orang tua kamu. Kamu tak ingat tanggungjawab kamu. Jangan. Lepas tu Tuhan kata termasuk anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Lepas tu Allah kata, lepas tu Allah sebut, dan ingatlah sesiapa yang buat macam itu, maka mereka itulah orang yang rugi. Maksudnya, mereka dilalaikan daripada mengingati Allah disebabkan harta benda dan anak-anak kamu. Kadang-kadang punya nak layan kerenah anak-anak ni, kadang-kadang kita ni sampai lupa pada Allah. Sedangkan buat ibadat ni kadang-kadang tak sempurna. Punya nak layan, memenuhi kerana anak-anak ni menyebabkan kita terpaksa tinggal salat jemaah. Kadang-kadang terpaksa kita tinggal majlis ilmu. Kadang-kadang kita, kan sebab apa? Anak-anak. Sebab anak tu memang ujian pun. Harta tu memang ujian. Kita tak boleh salahkan anak-anak tu sebab memang dia macam tu. Cuma kita lah kena ingat, kena pandai. Lepas tu Allah kata, nafkahkanlah, infaklah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum ajal sampai maut kepada kamu. Maknanya, ayat ni dia bagi tahu jangan bertangguh. Jangan bertangguh nak infakkan harta sebelum ajal tu sampai. Di sinilah di antara syahid ataupun dalil kepada bab yang kita nak belajar ni. Bab sini sebenarnya bab di sini lebih kepada dia merujuk kepada ajal maut tu pasti, tapi jangan bertangguh dalam menginfakkan harta. Jangan. Sebab apa? Sebab kalau ada orang tu dia dah nak mati, dia akan minta kepada Allah, dia kata apa? Yang bermaksud ayat ni, wahai Rabbku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal mautku ke suatu masa yang sikit lagi, supaya aku dapat bersedekah. Dapat bersedekah. Okey. Tuan-tuan, sebab tu kita sebut tadi, kalau orang mati, dia boleh tak sedekah? Orang yang dah meninggal, kalau dia ada harta banyak mana sekalipun, tapi kalau dia dah mati, dia tak boleh nak sedekah. Jadi apabila kita selalu ingat mati, so kita akan buat cepat-cepat kebaikan. Lepas tu orang yang kalau dia boleh hidup lagi, dia nak jadi di kalangan orang-orang yang dia nak jadi orang-orang yang saleh. Kemudian Allah bagi tahu, kan, ada orang diminta nak lambatkan, tapi Allah kata apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan melambatkan kematian seseorang. Jadi ayat ni Allah bagi tahu, cepat bertindak, infakkan harta kamu, buat amal kebaikan kamu sebelum kamu mati. Buatlah amal kebaikan yang menandakan kamu ni soleh. Dan sebab kalau kamu dah nak mati, ada orang akan minta nanti supaya lewat ke sikit je satu lagi waktu, supaya dia boleh infak harta, dia boleh jadi orang yang soleh. Tapi Tuhan beritahu ayat 11, Allah tak akan buat macam tu. Allah Ta'ala tidak akan tunaikan mana-mana permintaan nak minta lambatkan ajal kematian. Jadi sangat tepat ayat ini letakkan pada bab 65. Kita baca ayat terakhir sekali. Kita baca pada ayat yang terakhir sekali, iaitu ayat yang berada dalam suratul Mu'minun ayat 99 dan ayat nombor 100, muka surat 348 ayat ini boleh ditemui. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Allah kata, orang-orang yang ingkar kepada Allah tu apabila sampai hatta, dia hatta ni dia mula pada terjemahan kat sini lah. Kalau dekat sini sebenarnya di dalam kurungan ni. Tak di dalam kurungan ya, tak di dalam kurungan. Ini bukan terjemahan. Terjemahan dia dekat sini. Hatta apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu. Berkatalah dia. Dia kata apa? Qala rabbirji'un. Dia kata, wahai Tuhanku,
kembalikanlah aku. Waktu dia mati, waktu ajal dia sampai, waktu tu dia minta pada Allah, please kembalikan aku ya Allah, hidupkan aku ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah hidupkan aku balik ya Allah. Sebab apa dia nak hidup? Sebab apa? Ayat 100 bagi tahu. Dia kata la'alli a'mal. Dia kata la'alli a'mal salihah fima tarak. Supaya aku dapat buat amal-amal soleh yang aku dah tinggal sebelum. Watak ni, manusia seperti ini pasti akan ada. Janganlah matikan aku, ya Allah. Bagi aku sekejap je lagi waktu. Supaya aku sempat buat amal-amal yang aku tak buat masa aku hidup ni. Amal-amal apa? Amal-amal yang soleh yang dia tak buat. Dia tak buat amal soleh. Dia tak buat jadi anak yang soleh. Dia ada mak ayah. Dia tak buat jadi anak yang soleh. Dia tak jadi isteri yang soleh. Dia tak jadi isteri yang soleh. Dia tak jadi suami yang soleh. Dia tak jadi bapa yang soleh. Dia tak sempat buat semua. Jiran-jiran dia tak pedulikan. Apa yang dibuat orang miskin dia tak pedulikan. Dia tak buat apa-apa soleh. Tapi ketika dia dah nak mati, baru dia minta kepada Allah supaya bagi saja lagi nak buat amal soleh. Adakah ia akan ditunaikan? Allah kata, kalla. Tidak. Masa akan dapat. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya perkataan itu, permintaan itu, hanyalah ungkapan yang dia lafazkan. Dia je minta macam tu. Tapi kata Allah apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di hadapan mereka ada dinding, ada barzakh sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Ayat ni menunjukkan barzah tu dia adalah dinding, dia adalah penghalang. Maksudnya, lelaki ni dia dah mati. Dia nak hidup ke dunia. Allah tak bagi dia hidup dunia. Allah telah halang dia dengan ada barzah. Sebab tu barzah, dia penghalang antara dia barzah ni dia antara dia tak boleh nak pergi patah ke dunia. Itu barzah. So ayat ni juga digunakan orang yang mati memang tak akan boleh balik ke dunia. Dia orang cakap orang mati balik ke rumah, tengok anak-anak dia buat apa, semua tu tidak benar sama sekali. Sebab tak boleh dah. Sebab mereka berada di alam barzah. Jadi ambil manfaat ni. Ayat-ayat ni ayat yang benar. Yang pasti akan berlaku. Kita tak nak jadi golongan ni. Kita tak nak jadi kumpulan ini, yang kumpulan manusia yang menyesal ketika mati. Semoga-moga ayat ini dapat mengukuhkan bab ke-65 mengingati tentang mati. Banyak lagi ayat lain sebenarnya. Tetapi fokus utamanya Al-Imam Nawawi nak datangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik, kita baca hadis yang pertama dalam Riyadhus Shalihin. Okey. Hadis yang pertama ni kalau siapa di kitab Riyadhus Shalihin tu tuan-tuan dan puan tulislah, letakkan nombor dia. Nombor hadis 1, hadis 2 sampai hadis nombor 7. Biasakan letak numbering, letak indekskan dia. Supaya senang nak belajar. Sebab kitab terjemahan Riyadhus Shalihin ni kadang-kadang bab pun dia tak tulis. Betul tak? Menyebabkan orang yang cari puas mana pula tajuk ingat mati ni. Belum sumpah bab tadi dah dia meninggal. Tak apa meninggal ketika membeli kitab Riyadhus Shalihin. Lepas tu kadang-kadang sedih juga penerbit-penerbit buku ni. Kalau nak terbitkan buku, kan nak cari untung, fikirlah manfaat dia kepada umat. Jadikan ia benda yang mudah untuk orang rujuk. Bukan terbit jual. Kita tak nak macam tu. Sebab tu saya suka letakkan
bab, judul supaya tuan-tuan senang nak belajar, senang nak cari. Okey, jumpa ya hadis kita dalam buku. Okey. Hadis pertama ni dia ada dua lafaz. Dia seolah-olah dalam hadis pertama dia seperti ada dua hadis. Sebab tu kalau kita tengok nota yang saya paparkan ni, okey, saya tulis sini kan dia tulis sini kan dia tulis hadis satu. Hadis pertama. Tapi sebenarnya ada satu lagi hadis dia bawa hadis pertama. Dia sebenarnya dalam hadis satu tu dia ada A dan B lah dari dua hadis. Okey. Kita baca hadis yang pertama ni. Datangnya riwayat ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni siapa? Ibnu Umar ni maknanya anak lelaki. Bin kan? Ibnu ni anak lelaki Sayyidina Umar. Siapa anak lelaki Sayyidina Umar? Namanya adalah Abdullah. Catat dekat nota tu. Abdullah bin Umar. Ataupun ringkasan kadang-kadang dia tak sebut nama. Dia panggil Ibnu Umar. Anak lelaki Umar. Cuma orang kita kalau kat Malaysia sebut anak lelaki ni tak sesuai lah. Sebab anak lelaki ni dia merujuk kepada kalau kita orang Melayu, bin. Kalau bahasa lain, anak lelaki. Sebenarnya sama je. Sebenarnya sama saja. Sebab kita kata Muhammad Yusuf bin. Sebenarnya bin tu Arab. Bahasa Melayunya anak lelaki. Tapi tak apalah, orang Melayu ni dia halus bahasa dia kan. Dia halus bahasa dia. Kalau dia kata Allah, dia tak kata Allah berkata, dia kata Allah berfirman. Rasulullah SAW bersabda. Sebenarnya sama je. Rasulullah berkata, Allah pun berkata. Tapi punya halusnya orang Melayu ni, dia pilih kalimah yang sesuai. Lepas tu orang-orang Arab sangat suka kalau jemaah-jemaah umrah daripada Malaysia kan, ibadat haji kan. Orang suka sebab Melayu ni dia lemah lembut, tak nak gaduh-gaduh, tak nak rebut-rebut. Kalau orang lain tu, kan. Okey. Saja nak hidup nak hidupkan Melayu. Okey. Menurut Ibnu Umar, anak lelaki Umar, Sayyidina Umar namanya Abdullah radhiyallahu anhu. Sebab tu kita tulis kat sini Umar. Umar ni maksudnya kedua-duanya Allah Taala redha. Radhiyallahu anhuma. Okey. Sebab kalau kita sebut sahabat ni kita doakan mereka dengan Allah bagi keredaan. Okey. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ni dia mengatakan, dia kata akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa? Biman kibi. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku seraya bersabda. Maknanya Rasulullah dia nak cakap sesuatu dekat Ibnu Umar. Tapi sebelum dia cakap tu, Nabi pegang dulu bahu Ibnu Umar. Seronoknya para sahabat dapat rasa tangan Nabi kan. Nabi pegang, dapat rasa. Lepas tu Nabi cakap apa? Nabi bersabda, faqala, sabda Nabi SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Nabi kata, jadikanlah diri kamu semasa dekat dunia ni gharibun. Seakan-akan kamu ni foreigner, orang asing. Au abiru sabilin, ataupun kamu kena jadikan diri kamu umpama orang yang bermusafir, orang yang mengembar. Faham tak hadis ni? Hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti kita kaitkan dengan judul, dengan bab yang kita belajar. Nabi cakap pada kita apa? Kita hidup dekat dunia ni, jangan fikir kita ni macam orang yang bermukim.
Macam orang yang duduk tetap, penduduk tetap. Tak. Sebenarnya kita ni kena jadi macam foreigner. Kita kena jadi seperti pendatang asing. Kita kena jadi seperti orang asing dekat dunia. Kita duk marah orang datang tanpa dokumen kan. Pendatang asing ramai kat Malaysia ni. Kan tu yang dipanggil CIMB. Cina, India, Melayu, Bangladesh. Contoh. Okey. Tanpa foreigner ni banyak kebaikan foreigner datang negara kita kan. Buat jalan, betul tak? Buat jalan. Nak harap orang Melayu, orang Malaysia nak buat jalan, tak mampu. Buat rumah-rumah kita tu yang kita duduk banglo besar-besar tu siapa yang buat? Foreigner yang buat, sanggup gadai nyawa, panjat bangunan tinggi, kadang jatuh, kadang mati. Kan? Jadi kalau kita tengok foreigner tu, kenapa? Kenapa foreigner ni, ya Allah, punya rajin walaupun gaji sikit kan? Jadi kita ni sebenarnya kena jadi macam orang asing dekat dunia. Sebab apa? Foreigner ni sebenarnya dia datang ke negara kita, hati dia, minda dia sebenarnya ingat dekat kampung. Betul tak? Kalau dia boleh balik kampung, dia nak balik kampung. Lepas kalau kita tanya pada foreigner kan, banyak kita jumpa dekat petrol pump lah. Petrol pump selalu jumpa foreigner kan. Tak pandai cakap Melayu. Kan, selamat datang. Kan, cuba tanya kepada dia. Bye, tak balik kampung? Tak balik kampung lah abang. Kan sudah nanti sudah balik kampung lah abang. Kalau kita tanya pada dia nak tak balik kampung? Hati dia memang nak. Hati dia di kampung dia. Tapi dia datang sekejap dekat Malaysia ni sebab fungsi dia apa? Dia nak cari bekalan duit tu. Cari duit, simpan duit, hantar. Simpan duit, hantar. Tapi kalau dia boleh balik, dah cukup duit, dia balik. Sebenarnya kita macam tu. Kalau foreigner tu, hati dia, kampung kita sebenar akhirat. Sebenarnya hati kita ke akhirat. Kalau foreigner tu, dia hantar duit kat kampung, dia hantar duit. Kita hantar apa dekat akhirat kita tu? Hantar bekalan. Hantar bekalan untuk hari akhirat. Dalam masa yang sama, kita akan jadi seperti foreigner yang fikir, aku duduk kat dunia ni sekejap je. Sampai satu masa nanti aku nak balik dah. Aku tak nak lagi dah duduk di negara orang ni. Maksudnya dunia ni adalah tempat kita nak cari bekalan. Sekejap je. Ya, tapi utamanya hati kita nak ke mana? Nak pergi akhirat. Tapi ada orang terbalik. Dia terlupa kampung utama dia, tempat tinggal dia paling utama tu di akhirat tu. Dia seolah-olah duduk kat dunia ni macam dia tak ada tempat yang lain. Soalan dia tak fikir yang akhirat itulah tempat tinggal dia sebenar. Kan? Menyebabkan seolah macam dia tak akan pergilah daripada dunia ni. Nabi ajar kita sebaliknya. Ataupun Nabi kata kau kena jadikan diri kau ni seperti pengembara. Kalau kita musafirkan, kalau kita travel kan, kita sekejap-kejap je. 2 hari kita balik, 3 hari kita balik. Betul tak? Maksudnya kita, kan kalau pengembara ni dia jaga waktu dia, betul tak? Dia jaga masa dia kan. Tapi hati dia, dah lama dah ni travel 3 hari ni, rindu pula lah nak balik rumah ni kan. Kita ni sepatutnya, kita dekat dunia ni macam kita mengembara. Tapi rumah kita di mana? Akhirat tu sepatutnya. Hati kita sepatutnya mikir, nanti aku nak balik, rumah aku kekal, aku dekat rumah tu. Dan akhirat lah. Dan begitu syurga, itulah Nabi ajar pada kita. Pernah dengar tak hadis ni? Sepatutnya hadis ni dia jadi panduan kepada kita. Jadi kalau kita boleh faham, kita ni umpama orang asing, umpama kita orang yang bermusafir dekat dunia ni, jadi kita tak adalah panjang angan-angan. Yang jadi isu kita punya angan-angan fikir, nanti 10 tahun lagi aku nak buat apa, 20 tahun dah. Bukan salah planning tu. Planning tu time management, pengurusan masa, pengurusan hidup memang perlu diurus. Hidup ni dia memang perlu diurus. Tuan jangan salah faham. Okey, Islam memang suruh kita rancang nak buat apa perjalanan,
Tapi jangan sampai kita merancang panjang tu menyebabkan kita bertangguh dengan peluang yang ada depan mata. Contohnya, tak apa, esok aku boleh sedekah lagi. Tak apa, esoklah aku join. Contoh ada orang kata, jom kita nak travel ni. Kita nak pergi bantu orang-orang yang susah di tempat sekian-sekian ni. Jom kita nak pergi perkampung orang asli, kita nak dakwah. Contoh dia, tak apalah. Nanti kalau ada program akan datang, kau bagi tahulah. Dia macam, dia duk ingat program akan datang tu seolah dia boleh seperti hidup lagi. Nampak tak? Itu kesilapan dia. Jadi kita sepatutnya tengok waktu kita, okey, ni selesai, okey jom aku ikut. Sebab tak tahu lagi akan datang tu, kita boleh ada kesempatan untuk menyampaikan dakwah lagi. Sebab tu hadis ni dia menunjukkan kepada kita supaya apa? Menunjukkan kita ni manfaatkan betul-betul. Kalau kita orang asing dia akan kumpul duit, manfaatkan. Maksudnya kita buat bekalan betul-betul. Buat bekalan. Tapi maksudnya kita akan betul-betul guna masa. Betul-betul macam, yalah kalau macam orang asing kan, dia akan kerja betul-betul. Lagi dia boleh dapat duit, dia akan kerja. Lagi dia boleh kerja, dia kerja. Macam tu kita lah dekat dunia ni. Kan? Ini ada waktu lapang ni. Ini ada ada peluang ni. Jangan abaikan. Sebab kalau orang panjang angan-angan, dia akan fikir, nantilah. Nanti seolah-olah angan dia tu, dia berangan-angan seperti dia akan panjang umur. Yang tu yang salah. Okey? Dia fikir, lepas tu sampai pula waktu tu, tak jadilah. Buat lagi, akhirnya dia terlepas buat kebaikan tu. Tiba-tiba sampai pada ajal mati, dia jadi macam ayat surah Al-Munafiqun tadi, jadi pada ayat surah Al-Mu'minun tadi. Jadi jangan macam tu. Okey, kita dah faham hadis ni. Ingat, kita ni dekat dunia sebagai orang asing. Okey, kita dekat dunia ni umpama orang yang mengembara. Sekejap je dekat dunia. Kan orang mengembara ni, kan dia travel jauh-jauh, dia takkanlah dalam travel jauh-jauh, duit belanja banyak, tapi tak dapat apa yang dia cari. Tak nak macam tu kan? Rugilah kan? Penat berjalan, betul tak belanja duit. Tiba-tiba tak dapat apa kita nak. Kita tak nak macam tu. So kita jadi pengembara yang betul-betul manfaat. Lepas tu kalau orang yang pengembara ni dia betul-betul dia utilize betul-betul waktu dia ada tu. Jadi macam itulah kita semua. Ingat, kita adalah orang asing dan kita pengembara di dunia ini. Itu riwayat ini. So pengajaran hadis ni apa dapat kita belajar? Tapi sebelum kita pergi hadis ni, kita ambil satu lagi hadis. Riwayat Ibnu Umar juga. Hadis ni dia jelaskan apa yang kita sebut tadi tu. Hadis ni masih lagi hadis pertama. Okey, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia cakap. Di riwayat Bukhari ni. Okey, dia cakap apa? Dia pesan dekat kita. Dia kata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah." Jika kamu berada pada waktu petang, maka jangan kamu tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu waktu petang. So, tuan-tuan, bagus jika kalau tuan-tuan boleh gunakan hadis ni sebagai nasihat. Kalau siapa yang dia mengajar time management kan, dia mengajar pengurusan masa, pengurusan kerja, kalau kita kata kepada orang jangan postpone, kita boleh guna hadis. Sangat tepat. Sangat applicable. Hadis ni. Pasti kalau ada orang kata nantilah mak saya buat. Jangan tunggu nanti. Kita boleh guna hadis ni. Kan? Kalau kamu boleh buat waktu petang, buat waktu petang tu. Jangan tunggu waktu pagi. Kalau kau boleh buat waktu pagi tu, selesaikan waktu pagi. Jangan tunggu waktu petang. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Sebab apa? Sebab kita tak tahu lagi petang ni kita boleh hidup ke tak boleh hidup. Kita sihat ke kita tak sihat. Kita tak tahu. Sebab tu kalau ada kesempatan buat kebaikan, terus buat kebaikan. Jangan tunggu. Jangan bertangguh.
pesanan Ibnu Umar. Lepas tu dia kata lagi, wa khudh min sihhatika limaradika. Janganlah kamu dan gunalah masa sihatmu untuk masa sakitmu, wa min hayatika limautika, dan waktu hidupmu untuk waktu matimu. Maksudnya dia kata, waktu sihat ni gunalah elok-elok, sebab kalau kau dah sakit nanti banyak benda yang tak boleh buat. Betul tak? Pernah kan kita jadi macam ni? Kan? Waktu kita sihat, banyak benda kita boleh buat. Tapi kita lalai, relax lah. Kan? Waktu panjang lagi, kan masih muda. Jangan. Sebab apa? Sebab kita tak tentu lagi. Kita pertama paling besar sekali mati. Tak tahu kita kan. Jadi kalau waktu kita sakit, kita dah buat amal tu waktu sihat. Begitu juga waktu hidup untuk persediaan mati. Sebab mati ni habislah, tak boleh nak buat lagi amal-amal kebaikan. Jadi boleh guna hadis ni tuan-tuan. Ingat hadis ni sampai bila-bila. Jangan tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang benda depan mata kita tak hargai. Kalau benda tu dah tak ada, baru nak hargai. Betul tak? Kita selalu menyesal. Kan banyak hidup kita menyesal kan. Kalaulah aku tak buat macam tu, kalaulah aku tak buat macam tu, selalu kita macam tu. Contoh kan. Contoh kalau kita ada ibu bapa kan. Masa ibu tu masih ada hidup dekat dunia, kadang-kadang kita abaikan. Tak telefon, tak ziarah, tak tanya khabar. Tapi kalau orang tua tu dah tak ada, baru kau teringat pula. Betul tak? Kita dapat rasa kewujudan orang tua tu, ya Allah membahagiakan. Tapi waktu dia ada depan mata kita, apa kita buat? Macam itulah maksud dia. Saya nak sebagai contoh ni supaya kita dapat rasa tentang waktu nyawa kau masih ada, kau tak nak hargai dia. Waktu masa kau masih ada, kau tak nak hargai dia. Waktu kau sihat, kau tak nak gunakan dia. Kita selalu macam tu. Kadang-kadang orang yang lalai ni, benda tu dah tak ada depan mata, barulah kau fikir. Sebab tu saya lupa sahabat Sayyidina Ali ke siapa kata, wallahu a'lam, mengatakan kita ni semua kalau dekat kubur, dalam kubur menyebabkan orang semua terjaga. Yalah. Kan? Kubur tu apa? Tempat dapat balasan. Baru nak fikir buat amal. Begitu. Jadi ambil hadis ni sebagai pengajaran kepada kita, ingat mati. Orang yang suka bertangguh ni, orang yang seolah-olah dia fikir dia boleh hidup lagi 2 jam lagi, 3 jam lagi. Betul tak? Kan? Iyalah, kalau kita fikir bertangguh kan, buatlah kerja tu bagi siap. Tak apalah, petang ni boleh buat. Seolah-olah dia angan-angan itu, seolah-olah petang ni umur dia masih ada. Nampak, itu di antara kesilapan kita. Patutnya kita boleh siap cepat ni. Boleh buat ni, ada waktu ni. Buat cepat-cepat. Satu lagi yang banyak selalu kita lalui kan, contohnya kita kata, nantilah aku tengoklah, nanti aku tengok semula rakaman kawan kita ajak pergi kelas kan. Jomlah, ada kelas online ni, jom masuk. Dia kata, tak apalah, nanti aku tengok. Isu kita janji nak tengok tu, kadang-kadang waktu kita nak tengok tu ada kerja lain. Betul tak selalu macam tu? Tangguh satu kerja, tiba-tiba ada kerja lain. So kita tu dah jadi kerja tu jadi banyak. Akhirnya kita stres, kita tertekan. Sebab apa? Daripada menangguhkan kerja. Sebab tu menangguhkan kerja ni tidak elok dalam agama. Kalau boleh buat. Sebab apa? Kita niat buat kebaikan. Jangan. Ambil pesanan Sayyidina Umar. Ya Allah, sangat besar manfaat. Kita ni selalu nak kata, tak apalah nanti buatlah. Tapi sampai waktu nanti tu, ada pula kerja lain sampai. Itu yang akhirnya buat kerja, main-main, buat kerja tak selesai, buat kerja banyak silap. Satu je. Sebab apa? Sebab menangguhkan kerja. Kalau umur masih ada, tak apa. Tapi kalau umur dah tak ada, menangis tak berlagu lah kita semua. Jadi cuba fikir-fikirkan. Orang yang dah pergi meninggalkan kita ni, kita tak boleh buat apa dah tahu. Di alam kubur ni.
Tapi kita yang masih hidup ni, ya Allah, boleh selawat lagi kita hari Jumaat ni. Boleh selawat beribu-ribu lagi boleh selawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Orang yang dah mati tu nak selawat Allahumma salli ala Muhammad pun dah tak boleh. Kita sempat lagi baca suratul kahfi, sempat lagi baca Quran. Tapi orang dah tak ada. Jadi selagi ada waktu Allah bagi, gunakan. Okey. Ini adalah hadiah pertama. So pengajaran ni apa? Nombor satu, kita dapat belajar betapa gigihnya Nabi SAW dalam memberikan kebaikan pada umatnya dalam bentuk bagi nasihat. Nabi ni lalu bagi nasihat kepada para sahabat. Kan? Maknanya Nabi ni, dia memang gigih, memang rajin dalam memikirkan kebaikan untuk umatnya. Yang kedua, kita dituntut untuk berpada terhadap kenikmatan dunia dengan mengambil apa yang perlu sahaja. Ini kita sebut tadi tu. Maksud dia, kita dekat dunia ni umpama foreigner lah. Umpama kita pengembara kan. Macam kita sebut foreigner tadi kan, contoh-contoh yang sangat bagus. Kan? Mereka duduk kat sini bukan nak beli rumah. Buat apa nak beli rumah? Contoh kan, sebab saya bukan nak tinggal kat Malaysia. Saya nak cari duit je. So dia manfaatkan. Jadi ambil apa yang perlu saja. Apa benda yang paling perlu lagi sekarang? Betul tak? Macam tu juga kalau kita bermusafir, kita sekadar nak makan, sekadar lapar cukup. Kita bukan nak buang masa banyak pada nak makan lama kan. Sebab kita ada keperluan lain. Maksudnya kita ambil apa yang perlu saja. Jadi macam itulah kita dengan nikmat dunia ni. Okey. Isu yang menyebabkan orang duduk sangat macam fikir, nanti aku nak buat ni, nanti kalau aku dapat tanah aku nak buat ni, soalan. Dia punya angan-angan tu macam tak salah ya, ingat tak salah. Dalam agama benda tu tak berdosa. Tapi cuba fikir. Nanti kita akan ambil hadis lain, Nabi akan buat lukisan nanti. Itu memang lagi tepat Nabi cakap. Nabi akan buat lukisan nanti, angan-angan kau panjang kan. Tapi kita akan tengok Nabi lukis. Ada satu lukisan Nabi lukis pasal umur. Kita jangan macam tu. Kan? Sebab kita pernah fikir ke? Nanti aku hidup lagi ke? Nanti dia apabila kita fikir pasal mati tu, dia akan membatasi cita-cita kita, angan-angan kita yang kita tak tahu lagi sebenarnya kita mampu buat. Sepatutnya apa yang ada di tangan sekarang, apa yang ada depan mata sekarang, manfaatkan. Begitu ya. Okey, yang ketiga, kita kena bersegera untuk mengerjakan segala sesuatu pada waktunya. Jangan bertangguh. Okay. Jangan kita bertangguh. Yang keempat, perintah agar memanfaatkan kesempatan untuk menambah ketaatan dan tidak bertangguh. Dia lebih kurang sama lah. Maksudnya ada waktu umur, Allah bagi ni manfaat. Okay, dengan ketaatan. Baik, habislah hadis yang pertama. Okay, dapat tak pengajaran dia daripada hadis yang pertama ni? Tentang bab mengingati mati dan memendekkan angan-angan. Baik, kita terus kepada hadis yang kedua. Hadis tadi juga, insya-Allah, dia sebenarnya dia membantu kita memendekkan senarai semak kita. Betul tak, Pak? Kita kalau fikir, ya Allah, kalau kita buat senarai ni, ya Allah, panjang, banyak benda kita nak buat, betul tak kan? Banyak benda kita nak buat. Tapi kita tak fikir tentang kalau aku mati nanti macam mana. Ada orang disimpan duit untuk 10 tahun akan datang. Tapi 10 tahun akan datang tu belum tentu dia dapat manfaatkan wang ringgit itu. Sepatutnya sekarang nak kena buat apa. Contoh kan. Okay. Jadi kita pergi kepada hadis yang kedua. Moga-moga hadis-hadis ini membimbing kita ambil kesempatan hidup yang ada. Okey, hadis kedua ni hadis pasal wasiat. Sabda Nabi SAW.
ma haqqun mri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda. Tidak ada hak bagi seorang muslim yang dia ada sesuatu yang dia nak wasiatkan, lalu dia bermalam sampai 2 malam, melainkan wasiatnya telah tertulis di sisi ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud hadis ni apa? Nabi kata, kalau kita semua ada perkara yang kita nak wasiatkan pada harta kita. Kalau sebut wasiat ni, ia merujuk kepada 1/3 harta kita. Kalau kita mati nanti, 1/3 ni kita boleh wasiatkan. Kita faham tak? Maksudnya, contoh, kan kita belajar harta pusaka kan. Kita ni tuan-tuan ingat, kalau kita mati, bukan harta kita ya. Kena ingat tu. Bila kita mati saja, dia akan jadi harta pusaka. Melainkan, kita ada portion 1/3 saja daripada nilaian harta tersebut. So 1/3 harta kita berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tu, kalau kita nak wasiat, contohnya kita kata, okey, 1/3 harta ni saya nak sedekah, saya nak beri kepada anak angkat saya, contoh. Cepat-cepat tulis, cepat-cepat buat wasiat. Kata Nabi SAW. Nabi kata jangan dia biarkan 1 malam berlalu tanpa dia tulis wasiat. Kalau dia ada wasiat. Jangan dia biarkan sampai 2 malam berlalu tanpa dia ada wasiat. Sedangkan dia nak tinggalkan wasiat tu. Nabi kata jangan. Sebenarnya hadis ni nak kata, hadis ni sebenarnya nak fokus tentang kau tak tahu lagi malam pertama tu kau boleh bangun tak? Maksudnya Nabi nak tekankan tentang umur tu, tentang mati. Sebab tu tak pun. Jadi kaitan juga dengan kebaikan wasiat. Wasiat ni, itulah harta kita yang anak-anak tak boleh guna 1/3 harta kita kalau kita buat wasiat. Zaman sekarang ni memang perlu bertulis. Kalau tidak, belum tentu anak-anak kita ni ambil peduli harta kita tu nak bantu kita dekat alam kubur. Belum tentu. Belum tentu. Jadi, kalau kita ada dokumen, kita buat siap-siap dah. Harta 1/3 ibu ni, ibu nak sedekahkan sikit, nak letakkan dekat anak yatim, dekat NGO sekian-sekian, letakkan 1/3. Buat wasiat tu. Sebenarnya, Nabi nak tekan paling utamanya pada jangan bertangguh, ingat pasal mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nak tanya, apa hukum berwasiat? Harus ataupun wajib? Hukum berwasiat dia dia tidak wajib sebenarnya. Okey. Harus. Cuma digalakkan untuk kalau kita ada wasiat, kita supaya memudahkan, harus tu sudah pasti, bahkan digalakkanlah, disunatkan jika kita untuk memudahkan anak-anak kita ni dia tak tersalah guna. Kan? Sebab, jelaskan. Bermakna kalaulah orang tu dia tidak berwasiat, tak berdosa lah untuk diri dia. Ataupun macam mana? Ya, dia tidak berdosa lah pada dirinya jika dia memang tak ada apa-apa nak wasiat lah. Sebab kalau kita belajar dalam surah An-Nisa, anak-anak ataupun bukan anak-anak lah, waris, dia tidak boleh gunakan harta pusaka itu melainkan setelah dia tunaikan hutang-hutang si mati dan tunaikan wasiat. Jelas tak? Kita bimbang ada wasiat
tetapi anak-anak tak tahu. Sebab tu zaman sekarang lebih afdal secara bertulis, documented kan dia. Verbal boleh, secara lisan boleh kalau ada saksi lah sekian-sekian. Jadi syarat-syarat dia tu. Tapi bertulis tu lebih baik. Kalau kita tak ada apa nak wasiat, tak apalah. So anak-anak tu kalau dia waris tu, kalau dia ada ilmu, dia akan tunaikan dulu hutang-hutang si mati tu. Itu wajib. Sebab memang dalam Quran sebut min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Itu dalam surah An-Nisa. Maknanya harta pusaka tu akan dibahagikan setelah ditunaikan hutang dan wasiat. Dekat situ. Selepas ditunaikan wasiat atau hutang. Tapi kalau kita tak ada benda nak wasiat, kan, tak apalah, tak salah lah. Jadi anak-anak boleh gunakan contohnya kan, hutang tak ada, wasiat tak ada, so anak-anak boleh gunakan 100% harta tu sebagai pusaka. Tapi kalau ada wasiat, dia anak-anak tak boleh guna 1/3. Haram. Haram dia ambil 1/3 tu dia makan, dia gunakan, sedangkan ada wasiat. Dekat situ pentingnya wasiat. Sebab 1/3 tu dia menjadi hak si mati. Tapi kalau tak ada wasiat, anak-anak tahu, oh mak, ibu memang tak pernah wasiat, tak pernah cakap apa-apa, tak pernah tulis apa-apa, so anak-anak boleh guna yang portion 1/3 tu. Itulah dari sudut kebaikan wasiat tu. Tapi kalau tak ada, tak apa. Jelas? Ya, jelas Ustaz. Baik, terima kasih. Tapi sebaik-baiknya berwasiatlah. Sebab apa? Sayang sebab macam ni. Dia isunya, kalau kita boleh jamin anak-anak kita ni boleh ingat dekat kita masa kita mati, tak apa. Walaupun kita tak buat wasiat kan. Contoh, kita memang tak ada wasiat. Kita memang tak pernah cakap wasiat. Tapi kalau kita ada anak-anak kita kata, kita kena tolong mama kita ni. Mama kita dah banyak bantu kita hidup, membesar kita. Apa kata? Kan? Sebahagian daripada harta ni kita sedekahkan atas nama ibu. Kalau kita dapat anak macam tu tak apa. Tapi kita bimbang anak kita tak ingat pada bab harta ni. Ya Allah, bab harta ni belum tentu tau. Boleh gelap mata, boleh lupa orang mati tu. Jadi sebaik-baiknya berwasiat. Supaya apa? Supaya kita boleh guna 1/3 harta kita tu untuk tolong kita dalam kubur. Kita tak boleh berharap sangat pada waris kita. Belum tentu. Jelas kan? Sebab tu elok berwasiat lah. Faham kan? Sebab kita ada hak kita 1/3. Sebab kalau kita tak berwasiat, anak-anak tu dia berhak guna 100% harta tu guna untuk peribadi dia lah. Gunalah. Tapi kalau kita berwasiat, anak-anak tak boleh guna untuk peribadi mereka. Mereka akan tunaikan wasiat ibu dia. Jadi 1/3 itulah kita guna untuk sedekah, nak wakaf dan sebagainya. Jadi nak menolong kita di alam kubur, digalakkan untuk berwasiat. Jadi kalau dia ada wasiat, jangan dia tangguh, jangan biarkan tidur satu malam tanpa buat wasiat. Sebab kita tak tahu kita boleh hidup balik ataupun tidak. Itulah kebaikan dia. Tuan-tuan kena beza ya antara wasiat dengan faraid, pusaka tu beza. Okay, wasiat tu kita fokus pada 1/3 harta kita yang waris tak boleh gunakan. Kalau kita ada wasiat. Itu pentingnya pada 1/3 tu. Kalau saya secara peribadi, saya akan berwasiat. Ustaz, maknanya sebaik-baiknya kita melantiklah macam Al-Salihin ke untuk menguruskan kan? Betul tak Ustaz? Contohnya ya. Okey, dia sebenarnya dia mana-mana trustee. Maksudnya mana-mana badan yang dia sebagai trustee lah. Trustee ni pemegang amanah. Pasal dia ada akta. Dia bukan salih saja, banyak lagi lah. Ada wasiat syok ke, ada salih. Ini ada banyak lagi. Trustee lah. Sebab memang zaman sekarang kita bermain dengan mahkamah. Jadi mahkamah dia nak tengok bukti. Tapi kita tidak katakan bahawa wasiat itu terlaksana jika berdokumen. Tidak.
secara verbal pun boleh. Cuma kalau berlaku tidak persetujuan di kalangan waris tu bermasalah lah. Betul tak? Tapi kalau anak-anak kita beriman, kan, walaupun kita tak tinggal wasiat, tapi anak-anak kita kata kita gunalah sikit harta peninggalan arwah ni untuk kita sedekahkan atas nama ibu. Kalau kita ada anak macam tu, tapi kita bimbang juga anak-anak zaman sekarang ni, maka elok kita bertulis. Dia bertulis tu sebenarnya tak mestinya kena dengan trustee juga. Sebenarnya, kalau anak tu dia beriman lah. Tapi untuk mengelakkan, takut ada kata, kau yang tuliskan, Kak Long. Contoh kan. Contoh kan. Jadi, kita lantiklah badan yang mempunyai berdaftar sebagai pemegang amanah. Itu di antara maksud dia. Tapi manfaat kalau 1/3 hati kita tu. Jelas okey. Kita terus pergi kepada hadis yang ketiga. Masih lagi hadis kedua. Oh, ya. Hadis kedua ni dia ada satu lagi lafaz, tapi sama juga macam lafaz tadi tu. Yang mana ini cerita Abdullah bin Umar. Lepas didengar hadis tadi ni, kan, lepas didengar Nabi pesan ni, lepas tu dia buat apa? Ni tengok para sahabat tindakan dia lepas dia dengar satu hadis. Dia kata, "Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhalika illa wa indi wasiyyah." Dia kata, sejak aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap macam tu, aku tak pernah lalu satu malam pun melainkan wasiat tu sudah ada bersamaku. Riwayat Muslim. Kalau orang dulu, dia tak pun ada peguam, dia tak ada apa-apa pun kan. Jadi cuma dia tulis je lah. Orang tahu tu tulisan dia. Boleh sebenarnya dari sudut akad, dari sudut rukun untuk wasiat tu dia tak mestinya berdaftar. Cuma zaman sekarang memang undang-undang lebih elok pada yang berdaftar. So moga-moga kita lalu malam kita kena ada wasiat. Tulis. Kalau kita boleh tulis, kita tulis dulu. Cari saksi. Boleh kita buat. Dia sebenarnya bertulis je. Cuma kalau nak lebih menyelamatkan apa-apa keadaan kan, takut saksi kita tu mati ke, kan, maka berdaftarlah kepada mana-mana badan pemegang amanah. Jangan kita fikir esok kita boleh hidup lagi. Nanti kita akan belajar tentang, ada satu bab lagi, bab jangan minta mati. Tentang, sebab kalau kita mati, kita tak boleh buat amal apa-apa. Tapi kalau kita ada harta, boleh guna 1/3, ya Allah, sangat bermanfaat. Ingat tak yang lelaki, ingat tak ada seorang munafikun tadi? Dia kata, kalau aku hidup lagi, ya Allah, aku nak infakkan harta aku. Dan aku nak jadi orang yang soleh. Sebab itu manfaatkan pada harta yang ada. Kalau harta tu boleh cairkan sekarang, cairkan. Manfaatkan untuk alam kita yang akan datang. Hantar cepat-cepat bekal kita tu di hari akhirat. Macam mana foreigner tu, dia dapat duit gaji, dihantar kat kampung dia. Kita pun macam tu. Boleh, kita ada aset, ada benda boleh manfaat, cepat-cepat hantar. Kalau kita kata, oh ni semua harta aku ni, aku dah bayar hutang. Okey, aku nak wakafkan terus. Siap-siap, sejuk. Tak ada siapa boleh kacau depan ni. Lantiklah. Mana-mana badan-badan pemegang amanah untuk jaga wakaf kita tu. Nanti supaya apa? Kita hantar bekal siap-siap lah. Contoh kita ada sebidang tanah kan, contoh kan. Sebidang tanah ni memang harta kita. Memang tak ada hutang lah contoh. Kita pun boleh lah. Kan, kita lantik terus. Buat wakaf siap-siap dah. Saya nak wakafkan tanah saya ni untuk sekian-sekian. Kita hantar siap-siap dah. Pergi ke alam akhirat tu, tanah kita tu. Sebab kita tak tahu bila kita hidup, sempat tak kita nak berwakaf. Belum tentu anak-anak waris kita ni, kita tahu banyak kes fakta lah depan mata kita. Belum tentu tuan-tuan harta kita akan diuruskan oleh orang waris-waris kita dengan benar. Lepas tu jangan bertangguh. Manfaatkanlah. Ingat, kita adalah orang asing hidup di dunia. Cepat-cepat hantar kebekalan akhirat tu. Selagi mana kita ada kemampuan. Ada waktu Allah beri kepada kita. Hadis riwayat Muslim hadis kedua. Okey, kita tengok pada pengajaran dia.
Nombor satu, dianjurkan untuk segera menulis wasiat kerana tidak ada seorang pun yang tahu bila mati akan datang pada dia. Betul? Yang berikutnya merupakan satu keharusan bagi orang yang beriman untuk sentiasa ingat mati seraya menyiapkan diri untuk hal tersebut. Keharusan ni maknanya memang sepatutnya lah untuk orang beriman ni dia ingat mati, dia siap-siapkan diri dia untuk hal tersebut. Sebab apa dikaitkan dengan wasiat macam sebut tadi itulah ya. 1/3 tu boleh bantu kita dalam kubur. So manfaatkan. Siap-siap. Kita tahu kita nak mati bila. Kemudian sikap segera para sahabat dalam memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang Sayyidina Ibnu Umar tadi lepas dia dengar Nabi cakap macam tu, terus dia buat. Dia tak tangguh-tangguh. So malam ni, siang ni cepat-cepat kita tulis. Bagi siapa-siapa yang langsung tak pernah buat macam wasiat lah, cepat-cepat dia tulis, dia catat, beri kepada beberapa orang maklumat tersebut. Nanti kalau aku mati, bagi tahulah ke anakku aku ada wasiat sekian-sekian. Jadi kena tulis lah. Kena bagi tahu tu ke anak-anak tu, ni kawan mama yang pegang amanah wasiat mama. Kau cari dia sekian. Macam tu. Kita kena tolong. Kita tuan-tuan nak mengurus hidup ni bukan hidup kat dunia je. Dekat alam kubur tu kena diuruskan dia dengan baik. Urus dia cepat-cepat. Ya, kena urus baik-baik. Okey, kita terus pergi kepada hadis yang ketiga. Hadis ketiga ni dah masuk Nabi lukis tau. Kita tengok nanti kita akan baca Nabi lukis yang ni. Tunggu, ni lukisan Nabi. Jadi kita akan sampai. Kita baca hadis yang ketiga ni. Bijak Nabi SAW. Cara dia mengajar para sahabat. Tengok Nabi kata apa. Kata Anas radhiyallahu anhu, dia kata khatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khututan. Nabi SAW pernah membuat beberapa garis. Maknanya Nabi pernah lukis buat beberapa garisan. Nabi garis. Lepas tu Nabi kata dekat garisan tu, Nabi kata hazal amal. Nabi kata ini angan-angan wa hazal ajalu, dan ini ajal. Maksudnya kan contoh Nabi lukis panjang, Nabi lukis contoh Nabi lukis. Nabi kata yang dekat saya, Nabi kata tidak, saya padam sekejap. Saya nak padam kisah ni. Okay, ni maksudnya maksudnya Nabi buat garisan. Okay, lepas tu Nabi buat satu garisan. Nampak tak sepakat merah dengan kuning? Seolah-olahnya yang merah ni Nabi kata ini adalah angan-angan kita. Lepas tu yang kuning ni ini nak ajal kita. Okey, Nabi buat garisan macam tu. Nabi lukis. Okey, lepas tu Nabi cakap apa? Nabi kata fa bainama huwa kadzalika ija'ul hattul aqrab. Nabi kata dan ketika ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba garis yang lebih dekat ini datang. Maksud dia Nabi nak kata garisan ajal tadi tu lebih dekat daripada angan-angan yang panjang. Contoh, dia buat angan-angan dia panjang, benda dia nak buat ni. Tiba-tiba, saya tengokkan. Okey, tiba-tiba ajal dia datang dekat dengan dia. Maksudnya, dia nak buat ni panjang lagi ke depan ni. Tiba-tiba tak sampai pada ke depan ni, ajal dia dah sampai. Faham tak? Maksudnya kita punya cita kita sampai lagi ni. Ada bertahun lagi ni. Contohnya untuk 10 tahun lagi. Contoh. 10 tahun lagi. Tapi belum sampai kepada 10 tahun ni,
mati dah sampai. Mati sampai. Okey. Kita nak jelas lagi, jom kita tengok satu lagi hadis lagi jelas habis sebut. Okey, tengok hadis nombor 4. Nanti kita baca pengajaran dia. Okey. Jadi kita tengok dekat pengajaran dulu, kita tengok Nabi kata apa. Nabi kata dibolehkan memberikan pemisalan ketika menyampaikan pengajaran. Maksudnya Nabi kata kalau kita nak ajar orang, kita boleh buatlah lukisan-lukisan macam tu, kita bagi orang faham. Macam Nabi buat tu. Okey, lepas tu di sini diingatkan tentang manusia tentang datangnya kematian tu tiba-tiba. Sedangkan dalam keadaan dia kematian secara tiba-tiba, sedang dalam keadaan dia bersiap sedia menyambutnya. Maksudnya pengajaran ni kata peringatan kepada manusia supaya ingat mati yang akan datang tiba-tiba. Tapi waktu mati tu dalam tiba-tiba dia dah bersiap sedia untuk menyambutnya. Kita tak nak mati tu datang tiba-tiba, kita tak bersedia nak menyambutnya. Kan? Kita punya planning tadi 10 tahun lagi. Tiba-tiba planning tu tak sampai lagi 10 tahun, tahun yang ketiga kita dah mati. Tapi pada tahun 3 tu kita tak bersiap sedia untuk kita mati. Jangan macam tu. Yang ketiga, kematian itu tidak datang melainkan dia akan datang tiba-tiba. Macam ni kita boleh kata tiba-tiba sebab kita tak tahu. Kan? Di mana dan bila. Sebab tu kita kena mengingati selalu tentang mati. Okay, supaya apabila dia datang tiba-tiba, kita sudah bersiap sedia sebab kita selalu mengingati kematian. Okay, kita baca hadis keempat. Jom. Hadis keempat ni, Nabi lukis dan sangat menarik cara Nabi buat konsep teaching and learning. PDP kan. Pembelajaran dan pengajaran. Nabi ni, sebab tu cikgu-cikgu, pensyarah, muallim, muallimah, kalau nak belajar, boleh belajar macam Nabi. Nabi adalah cikgu yang paling terbaik sekali. Dari sudut pedagogi dia mengajar, metodologi dia mengajar. Kalau macam yang Ibnu Umar tadi dia buat apa? Dia pegang bahu. Kita boleh pegang bahu anak kita. Pegang dia. Ni mama nak pesan ni. Dia touching tu, dia sentuhan tu, dia berbeza hanya dengan bercakap. Verbal bersama dengan sentuhan dia berbeza. Kalau yang macam ni Nabi buat lukisan. Nabi kata apa? Kata Ibnu Umar, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata haqqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terus pergi pada terjemahan. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis segi 4 dan membuat satu garis lurus di bahagian tengah. Garis 4 tu maknanya ada garis 4. Lepas tu Nabi buat satu garis lurus dekat tengah-tengah dia sehingga garis lurus tu terkeluar dari garis 4 segi tersebut. Rupanya ada hadis sebut juga yang 4 segi ni. Ada. 4 segi tu dia panggil apa? Dia panggil murabba'an. Contohnya ni lah gambar dia. Ni. Nampak Nabi lukis 4 segi ni. Ni 4 segi kan? 4 segi sini. Sini. Sini Nabi lukis. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud kata Nabi lukis satu garis panjang. Satu garis panjang sampai terkeluar daripada kotak ni. Ni panjang lagi. Nampak tak? Kalau ikut kotak sampai sini je kan? Tapi Nabi garis sampai keluar panjang. Okay, jelas Nampak hadis tadi? Okey, jom kita baca lagi hadis tu. Tengok kata apa. Lepas tu dia kata kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membuat garis pendek sehingga sampai pada garisan yang ada di tengah itu dari sisi yang berada di tengah. Maksudnya Nabi buat lagi garis-garis pendek yang dekat garis panjang yang terkeluar kotak tadi tu. Yang ni lah. Ni garis. Nampak tak? Ni garis pendek, nampak tak? Ni garis pendek. Ni. Maksudnya lepas Nabi lukis kotak 4 segi ni, Nabi buat satu garis panjang ni terkeluar daripada kotak tu. Lepas tu dekat garis tengah tu dalam kotak tu Nabi buat ada garis ni. Ni garis-garis ni. Garis-garis ni apa? Nabi tak sebut lagi kotak tu apa, garis panjang keluar sampai sini apa, garis pendek ni apa. Okey, kita baca dekat hadis tu. Dia kata, lepas tu Nabi pun bersabda, bijak Nabi SAW. Pandai Nabi melukis, Masya Allah. So Nabi kata ini
ialah manusia dan yang ini ajalnya yang mengelilinginya. Okey. Dan garis yang ada di bahagian luar ini adalah angan-angannya. Kita tengok kotak tu. Nabi kata, inilah manusia. Okey. Pada manusia tu ada ajalnya. Betul tak? Ajal keliling dia. Okey. Tapi kotak yang luar ni, ini apa? Ini Nabi kata angan-angan dia, cita-cita dia. Cita-cita dia panjang sampai keluar kotak. Tapi ni manusia gambaran dia. Tapi manusia ni dekat dengan dia apa? Ajal dia. Okey, ajal dia dah pusing dia dekat dengan dia dah. Keliling dia. Tapi angan-angannya panjang sampai terkeluar kotak ni. Sedangkan kotak ni lah hidup dia dan ajal dia. Faham tak? Ajalnya dekat dengan dia, nampak tak? Kotak ni kan. Ajal ni kan dekat dengan kotak dalam kotak ni. Tapi luar kotak ni apa? Luar kotak ni dia punya amal dia. Harapan dan cita-cita dia terkeluar. Maknanya apa dia nak buat ni panjang. Tapi mati tu dah dekat dengan dia. Kan? Bukan mati kat sini tapi mati dekat sini. Maksudnya contohnya daripada dia separuh cita-cita dia buat tu tak dapat ditunaikan. Sebab apa? Sebab mati dah keliling dia. Dah dekat dengan dia. Okey, kita baca lagi hadis ni. Kita tengok lagi apa Nabi sabda kan. Nabi kata macam ni. Tak payah Allah. Lepas tu Nabi kata, sedangkan garis-garis pendek ini ialah penghalang angan-angannya. Jika dia lepas satu halangan, maka dia akan hadapi halangan yang lain. Jika dia dapat lalu halangan lain pula akan datang pada dia. Riwayat Bukhari. Okay, jom kita tengok kotak tu. Macam ni. Faham baik-baik ya. Okey. Kotak ni, kita umpamakan hidup kita manusia. Okey. Cita-cita kita panjang tak? Angan kita panjang sampai keluar pada kotak. Menunjukkan bahawanya kita punya cita kita ni panjang kan? Sampai ke sini, keluar daripada ni. Tapi mati tu, nampak tak? Garisan kotak ni batal hajat hidup. Tapi mati tu mendekati kita. Betul tak? Mendekati kita. Lepas tu, yang garis pendek-pendek ni, ini dah sebenarnya penghalang. Ini kan cita-cita kita dah lah banyak. Betul tak? Dah lah panjang. Tapi semasa kita nak tunaskan cita-cita kita dekat sini tu pun, sepanjang sini dengan sini tu pun dah banyak halangan. Nabi kata, kalau maksudnya, contohnya kita ada 10 lah. Contohnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contohnya kita ada 7 benda yang kita nak buat. 7 benda kan. Kita buat 7 garisan pendek ni, 7 benda kita nak buat. Tapi pada hakikatnya ada panjang lagi ni. Seolah-olah panjang ni ada 20. Lagi benda kita nak buat. Okey. Tapi ajal kita akan sekat kita sampai 7 saja. Contohlah kan, contoh. Okey. Waktu kita nak tunaikan cita-cita kita yang 7 ni pun tak ada halangan. Ada halangan. Lepas satu ada halangan lain. Lepas satu ada halangan lain. Lepas satu ada halangan lain. Itu Nabi kata tadi. Halangan. Tapi ada banyak lagi benda tak boleh buat ni. Tapi ajal tu makin dekat dengan kita. Dah menyebabkan ajal tu sampai dah lah 7 ni tak dapat buat sebab halangan tu banyak. Kan? Ataupun boleh buat tapi ya Allah punya buat ni buang masa, buang tenaga dan sebagainya. Sehingga kan ajal tu sampai dekat sini. Tak terkejut dekat sini. Dia tak bersedia sebab apa? Sebab dalam diri dia ada banyak lagi benda dia nak buat. Maka sepatutnya kita tak boleh macam tu. Ini dia panggil panjangnya angan-angan, sedangkan mati tu menghalang dia daripada panjangnya angan-angan. Barulah kita faham. Selama ni kita tak fikir yang ni. Kita tak fikir ni. Yang kita fikir apa kadang-kadang kita mungkin tak fikir ni, tapi kita fikir ni. Betul tak? Tapi ya kita nak buat yang ni pun sebenarnya banyak halangan tak? Betul tak? Belum halangan yang ni. Ini memang penghalang ajal, penghalang yang sebetul-betul penghalang lah. Betul kan?
Kita tak fikir yang ini, tapi kita fikir ni banyak. Fikir nanti nak buat apa, nanti nak buat apa, nanti. Perkataan nanti-nanti ni lah kadang-kadang seolah-olah kita, bukan salah ya. So jangan salah faham. Bukan kita kata tak boleh buat planning, tak, jangan. Saya pun mengajar risk management, saya pun mengajar quality management dan mengajar pengurusan. Memang kita fikir kan nak buat apa. Tapi kita kena ingat ada banyak benda yang akan halang kita. Lepas tu belum tentu kita dapat capai benda tersebut. Sebab apa? Sebab kita tak tahu mati ni boleh datang bila-bila. Okey, entah mati tu datang baru kita buat satu benda dah dia datang kita mati. Jadi hati-hati. So sepatutnya apa? Sepatutnya kita fikir yang ini, pendekkan yang ini. Daripada panjang macam ni potong dia. Tak nak. Guna apa yang ada. Dan apa yang ada ni manfaatkan. Kalau aku banyak duit nanti aku nak buat macam ni, dan kalau aku banyak duit macam ni. Sedangkan duit tu ada sekarang tu juga manfaatkan. Kan? Macam tu. Jadi manfaatkan. Okay, ini moga-moga kita boleh faham lah. Okay, kita pun dah sampai pada waktunya. Okay, sebab saya pun nak kena kejar solat Jumaat, hadis riwayat Al-Bukhari. Pak SOP ni dia suruh datang awal. Dia 12.30 dah kena datang sebab dia nak check kan. Okey, kita dah sampai hadis nombor berapa ni? So kita tak masuk lagi hadis nombor 5, kita tutup dengan pengajaran hadis nombor 4. Okey. Kita pergi kepada ni. Okey. Dunia ini penuh dengan kesulitan. Penghalanglah. Sesiapa yang bersabar menghadapinya, maka dia akan mendapat pahala di atas. Angan-angan manusia itu lebih banyak daripada umurnya. Angan-angan tu yang Nabi buat garisan yang keluar pada kotak tu. Oleh kerana itu, dia menyangka bahawa dia dapat merealisasikan angan-angannya yang panjang tadi tu sebelum ajalnya berakhir. Tetapi malangnya kematian tu lebih awal mendatangi. Manusia harus segera bertaubat kerana dia tidak mengetahui apa yang akan dibuatnya hari esok dan dia juga tidak tahu bila dia akan mati. Di mana dia akan mati. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pun kadang-kadang pernah lalui kan. Kita pernah lalui, kita kata arwah kita ni pernah nak buat benda ni, pernah nak buat benda ni. Betul tak tuan-tuan? Kan? Kita selalu dengar macam ni. Kan? Nak buat ini. Tapi kalau memang tak mampu buat, tak apa. Tapi kalau kita mampu buat, kita bertanggung, itu yang rugi. Patutnya, peluang ada, ambil hadis tadi. Kalau peluang tu boleh buat waktu pagi, buat waktu pagi. Tak payah tunggu waktu petang. Kalau peluang tu datang pada waktu petang, umur Allah bagi, jangan tunggu nak buat waktu pagi. Cepat-cepat. Jangan lewatkan dia. Jadi moga-moga hadis ni mengingatkan kita tentang kematian dan kita selalu fikir tentang mati. Apabila kita selalu fikir tentang mati, kita tak banyak fikir dah benda-benda ke depan. Yang kita nak fikir tentang mati. Bukan tidak boleh merancang satu agama yang mengajar kita merancang, tetapi merancang itu jangan sampai kita termasuk dalam orang yang bertangguh-tangguh nak buat kebaikan. Merancang itu jangan sampai menyebabkan kita terpaksa menghabiskan waktu kita, tenaga kita sehingga kita tak buat kebaikan kita, persediaan kita untuk di hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, saya nak jawab soalan dekat chat sekejap. Okey, sekejapnya. Okey, sebagai persediaan mati, boleh tak Ustaz saya sediakan sejumlah wang semasa hidup ni untuk belanja rumah nanti selepas kematian, walaupun sentiasa infak untuk almarhum ibu bapa saya semasa hidup. Sekejap. Sebagai persediaan mati, boleh tak saya sediakan sejumlah wang semasa hidup untuk belanja rumah anak yatim? Jawapannya boleh. Okey, semasa sediakan masa hidup untuk anak yatim selepas kematian, walaupun saya sentiasa infak. Okey, begini. Soalannya begini.
kita masa hidup ni, kalau kita ada duit, duit tu duit kita, jangan kita tangguhkan duit tu nak bagi lepas mati. Kalau kita masih hidup, kita terus bagi kepada anak yatim. Kita kena faham faham je kan? Itu kalau kita ada duit. Kita boleh bagi sekarang ke anak yatim tu. Bagi, jangan tunggu waktu mati. Sebab apa? Sebab kita tak tahu lagi waktu mati tu, duit tu akan disampaikan ataupun tidak. Satu isu. Yang kedua, kalau kita memang duit tu tak ada dekat tangan, kan contohnya, duit tu kita akan dapat nanti setelah beberapa tahun, contoh beberapa hari dan sekian-sekian, kan, boleh kita gunakan ia sebagai wasiat. Dan kalau kita infak harta untuk ibu dan bapa kita ketika mereka dah mati, itu sangat digalakkan. Kita sangat digalakkan menginfakkan harta, sedekahkan harta atas nama si mati. Itu sangat bagus sebab memang ada dalil dan nas dalam hadis Nabi SAW. Kita kena tolong orang yang dah meninggal. Okey, kemudian dah tak ada dah. Kalau waris bergaduh harta pusaka si mati, adakah dosa pada si mati tak buat wasiat semasa hidup? Adakah dosa pada si mati tak buat wasiat semasa hidup? Okey. Jika kita tahu karenah anak-anak, perangai anak-anak kan akan menyebabkan bergaduh dan sebagainya, maka kalau kita tahu benda tu akan berlaku, sedikit sebanyak kita kena tempias dia. Sebab kita melengah-lengahkan pada hadis yang Nabi sebut. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita memang tak tahu apa-apa, kan, itu kita tak kenalah apa-apa. Tapi kalau kita tahu, kan, memang kita boleh tahu anak aku ni telah pun mati, memang akan bergaduh, pecah belah, putus silaturahim. Maka kita dah tahu, maka kita kena selesaikan. Kita dapat pahala tu. Kalau mereka tetap juga bergaduh, itu mereka dengan Allah SWT, si mati itu tidak terkena apa-apa tempiasnya. Maka dia tidak berdosa. Sebab itu ikut macam Ibnu Umar tadi. Lepas dia dengar, dia terus buat. Ikut. Sebab apa yang Nabi pesan, semuanya mengandungi hikmahnya. Jadi hati-hati. Okay. Kemudian kita tengok. Sekejapnya. Sedekah dan zakat, mana yang lebih diutamakan? Sudah tentulah zakat. Zakat sudah tentu diutamakan daripada sedekah. Mudah je. Benda yang wajib lebih utama daripada benda yang sunat. Sedekah ni sebenarnya dia umum. Sedekah kadang-kadang dipanggil juga pada zakat. Kadang-kadang dipanggil juga kepada sedekah sunat. Jadi kalau ditanya antara zakat dan sedekah, tentulah zakat itu. Okay. Lebih utamalah daripada sedekah. Tapi kalau dah berzakat, sedekahlah. Sedekah. Kemudian kita tengokkan lagi. Okey, ada shadow wobble tak sebelum kita berhenti pembicaraan kita pada pagi ni? Semoga kita dapat istiqamah semua meneruskan pembelajaran kita. Ada soalan? Ada pertanyaan? Tuan-tuan boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya satu lagi ya. Okey, kalau kita niat ya mewakafkan sesuatu ya untuk arwah, kita sendiri dapat juga pahala ke? Ataupun hanya untuk yang meninggal sahaja? Kita dapat pahala kalau boleh wakaf tu pertama, wakafkanlah juga untuk diri kita. Buat sekali dengan si mati tu. Jelas ya? Faham kan? Kita buat sekali dengan dia. Kita wakafkan ini atas nama bapa kita, contoh, dan juga untuk kita. Satu. Tapi kalau kita tak niatkan atas
atas nama kita, kita akan dapat pahala. Yang pertama, pahala dari sudut berbakti kepada kedua orang tua. Sebab sebab berbakti pada orang tua semua orang tahu. Ayat Quran jelas-jelas menerangkan kan, wabil walidaini ihsana. Siapa-siapa yang faham perkataan ihsan ni, sebenarnya ihsan ni kalau siapa faham, ihsan ni dia lebih daripada apa yang telah diberi. Contohnya, kalau ibu dan bapa kita, contoh kalau ibu dan bapa kita telah tunaikan tanggungjawab dia 100%, kita sebagai anak sepatutnya kena buat 150%. Kena buat lebih daripada 100%. Itulah ihsan. Ihsan ni kita beri lebih daripada apa yang orang dah beri pada kita. Tambah lagi pada ibu bapa kita. Okey, jadi kita dapat pahala dari sudut menolong si mati itu, mendapatkan pahala. Kalau ibu bapa kita, kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Seperti mana kita mendoakan orang tua kita, okey, dia dapat pada manfaat doa, tapi kita juga dapat pahala mendoakan kedua orang tua kita. Sebab dia termasuk dalam perintah Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lam. Bertuah ya jika dapat anak yang ingat pada kedua orang tua yang dah meninggal. Moga-moga apa yang kita buat tu nanti Allah Ta'ala akan balas, anak-anak, cucu-cucu kita akan ingat pada kita. Nah, moga-moga Allah Ta'ala buat kita macam tu. Generasi-generasi yang ingat orang-orang yang terdahulu. Sangat besar manfaat pada wakaf tu. Okey, lagi ada soalan? Ustaz, maaf nak jelaskan sikit lagi ya. Okey, maknanya contohnya kalau katalah kita mewakafkan satu perigi, ya, maknanya at the same time tu kita niatkan wakaf itu untuk diri kita dan juga untuk ibu bapa kita sekali. Ya. Okey, insya-Allah. Oh, okey. Sebab kalau kita buat untuk ibu bapa kita boleh. Tapi kita sendiri kena nak buat amal soleh juga. Faham tak? Patutnya kita pun kena wakaf. Sebab kita tak tentu lagi lepas kita mati, waris kita akan buat tak macam mana kita buat dekat bapa kita. Betul tak? Kita tak tentu lagi. Sebab wakaf tu dia termasuk dalam hadis yang kata apabila matinya anak Adam ni akan terputuslah amalnya melainkan 3. Wakaf tu dia duduk dekat tajuk sadaqatun jariyatun. Dia dekat sedekah jariyah. Hadis tu dipanggil sedekah jariyah. Sedekah yang berlari pahalanya, yang berjalan. Dekat situ kata Al-Imam Nawawi, maknanya adalah al-waqfu, adalah wakaf. Jadi kita wakafkan juga atas nama ini belanjanya wang, contohnya kita kata RM700 untuk buat perigi untuk sumber air atas nama arwah bapa saya dan juga kepada untuk saya. Itulah sebaik-baiknya. Sebab kita Baik kena Ustaz, buat terima persediaan kasih. mati sama-sama. Ya, terima kasih. Okey. Ada soalan lain sebelum kita tamatkan tulisan kita? Okey, kalau tidak ada, insya-Allah kita jumpa minggu depan. Minggu depan saya mohon maaf, saya tak dapat buat kelas kerana saya ada pembentangan tadabbur suratul kahfi selama 3 jam, anjuran Pusat Islam Universiti Malaysia Perlis UNIMED pada hari Jumaat depan pukul 9 sampai pukul 12, 3 jam. Untuk pelajar-pelajar, untuk staf UNIMED dan termasuk orang awam lah. Kalau kita nak ikuti, kita boleh ikuti di FB Pusat Islam UNIMED, insya-Allah. Jadi pada minggu depan kita tangguhkan kelas dulu. Jadi kita berhenti pada hadis, nanti kita akan sambung pada Jumaat satu lagi, kita akan sambung terus kepada hadis yang ke-6. Ya. Kita tinggal hadis nombor 6, baca dulu hadis ke-6 ni. Lepas tu lepas habis tajuk ni,
kita terus pergi kepada tajuk bab 67. Ni kita akan belajar bab 67. Saya dah bagi sekali dekat nota tu. Kita akan belajar bab mengharapkan mati boleh tak? Kalau kita nak minta mati pada Allah, boleh ataupun tidak? Kalau boleh bagaimana? Kalau tak boleh tu bagaimana? Nanti kita akan belajar pada bab 67 pada 2 minggu lagi. Jadi saya minta keizinan daripada penaja kita, penganjur kita Datuk Nurul, dan juga kepada tuan-tuan perempuan untuk kita menangguhkan kelas kita pada minggu depan. Okey Ustaz, boleh. Okey. Jadi kita sambung pada 2 minggu akan datang. Bab kita baca lagi 2 hadis. Kita baca lagi 2 hadis pada bab 65. Belum lagi kita habis baca. Lepas tu kita terus kepada bab nombor 67. 67 ni dia tak banyak hadis, dia ada cuma 3 hadis saja. Dia ada 3 hadis. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan habiskan bab 65 dan kita masuk juga bab nombor 67. Semoga niat baik kita ini Allah Ta'ala makbulkan, Allah Ta'ala izinkan kita untuk kita bertemu 2 minggu lagi dengan rahmat Allah, dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Semoga kita dapat bersama-sama lagi untuk kita meneruskan misi kita setiap Jumaat membaca hadis-hadis Nabi SAW. Terima kasih kepada Datuk Nurul sekeluarga atas usaha yang sangat murni dan sangat baik ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Juga kepada tentera perempuan yang sentiasa mengikuti pengesahan ini, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mohon maaf atas kelemahan pada diri saya, kekurangan sama ada pada penyediaan bahan mengajar nota ataupun pada penyampaian saya. Ada salah silap, mohon diberikan teguran. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Datuk Nurul.